Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video ni cikgu nak buat ulang kaji bersama-sama dengan kamu Sains Darjah 6 Unit 4, iaitu pemeliharaan dan permuliharaan. Unit 4 ke Unit 5? Unit 5. Cikgu telah type situ. Unit 5 ni. Okay, kita telah type. Jadi pemeliharaan dan permuliharaan. Kita pergi dulu kepada kepupusan haiwan. Jadi perkataan keyword dekat sini pupus. Jadi haiwan sudah lenyap, tiada lagi di dunia. Maksudnya sebelum ni dia ada. Jadi ada sesuatu yang berlaku pada haiwan tersebut yang menyebabkan semua spesies dia tidak ada lagi dah. Okay, jadi tak boleh nak cari lagi dah kat mana. Dekat zoo pun tak ada, dekat hutan pun dah tak ada, dekat dalam air pun dah tak ada, dah tak ada langsung dah spesies dia. Jadi contohnya kita ada T-Rex kat sini, burung dodo, serigala Tasmania, mammoth, harimau bertaring lengkung. Kamu bolehlah buka buku teks. Cikgu nak ambil gambar-gambar tu takut ambil masa lama sangat cikgu nak buat nota ni. Jadi cikgu tak letak lah. Contoh ada T-Rex, burung dodo, serigala Tasmania, mammoth, harimau bertaring lengkung. T-Rex ni dinosaur lah. Dinosaur yang gigi dia tajam tu, tangan dia kecil, kaki belakang dia tu besar, ekor dia pun besar. Jadi kalau kita tengok cerita Jurassic Park tu, yang bunuh ramai orang kat situ adalah T-Rex dia. Menakutkan. Jadi haiwan-haiwan liar ni, antara benda yang cukup menakutkan daripada dia orang ni adalah gigi dia. Jadi gigi dia, rahang dia tu sangat-sangat kuat yang boleh menyebabkan orang yang kena gigit tu mati. Cepatlah dia mati ya. Kemudian burung dodo. Burung dodo pun sama juga, dah pupus. Serigala Tasmania. Serigala ni dia bentuk panjang sikit, badan dia tu bercorak-corak hitam. Kemudian ada mammoth. Mammoth ni jenis gajah lah. Kalau kamu tengok cerita Ice Age kan, Ice Age, jadi cuti-cuti ni tak ada buat apa tu, bolehlah cari apa ni, filem-filem, movie-movie animasi tu yang Ice Age tu. Dia ada mammoth kat dalam tu kalau cikgu tak salah. Kemudian ada harimau bertaring lengkung. Jadi harimau ni harimau lah, cuma special dia taring dia lengkung. Tak maaf ya, cikgu batuk. Sebab kepupusan, dalam buku cikgu ambil nota ni, dia kata cuaca. Jadi cuaca berubah secara mendadak. Jadi berubah secara mendadak tu menyebabkan sekeliling tu jadi terasa tak sesuai bagi haiwan tu untuk hidup. Okey. Jadi haiwan tu sepatutnya dia hidup pada suhu yang rendah. Sejuk lah, kawasan sejuk. Tapi tiba-tiba jadi panas kat situ. Jadi dia rasa tak selesa. Jadi bila dia rasa tak selesa, ramai daripada ahli-ahli dia, spesies dia mati. Okey. Contohnya kita ada dinosaur mammoth. Memanglah kalau dalam cerita Ice Age je, cikgu tak ingat-ingat, lupa lah. Kan kita beritahu dulu ada ada yang daripada angkasa tu, batu besar tu, dia main hempas ke bumi. Jadi bila dia hempas ke bumi, merubah cuaca di bumi tu berubah secara drastik, menyebabkan banyak haiwan-haiwan, terutama sekali dinosaur ni mati. Itu yang ni lah, cikgu tak baca lah yang detail dia tu macam mana ya, teori lah kot. Kalau salah boleh bagi tahu lah. Kemudian adalah pemburuan musnah habitat. Jadi musnah habitat ni kadang-kadang orang pergi tebang hutan. Kan dia duduk dalam hutan, haiwan-haiwan ni duduk dalam hutan, tempat tinggal dia, habitat dia. Jadi bila orang pergi tebang hutan tu, dia tak ada lah tempat tinggal dah. Dia nak pergi duduk kat mana? Kalau dia masuk ke kawasan-kawasan manusia ni, dia macam mana pun manusia akan tetap menang. Walaupun kadang-kadang haiwan ni dia bunuhlah 1-2 manusia sebab dia pergi gigit manusia. Tapi dia tak boleh musnahkan semua manusia yang ada. Sebab manusia ni ada senapang, ada teknologi, ada senjata. Jadi masuk je kawasan-kawasan kampung, kawasan bandar ke, manusia tu tembaklah dia. Tembak dia mati. Jadi dia tak boleh. Nak macam mana pun dia tak boleh masuk kawasan-kawasan kampung atau bandar. Ni manusia ni kadang-kadang hebat. Jadi dia tak nak haiwan-haiwan ni masuk, dia racun je. Kan, dia campurkan makanan tu dengan racun tikus ke, racun anak-anak ke, dia bubur. Jadi
haiwan-haiwan yang hutan yang dah hilang habitat ni makan makanan tu. Jadi bila dia makan makanan tu, dia makan racun tu. Bila dia makan racun tu, dia matilah. Jadi kita ni kadang-kadang manusia ni kejam sungguh. Dahlah kita ambil habitat dia, kita tebang tempat tinggal dia, tebang hutan-hutan yang ada. Lepas tu kita pergi racun pula dia. Habislah, musnahlah. Okay? Spesies yang dia ada tu dah tak ada lagi dia nak boleh hidup. Sebab musnah habitat dia. Dia tak boleh nak masuk ke kawasan manusia. Kalau dia masuk kawasan manusia, memang dia tak boleh lawan dengan manusia. Dia tak boleh bersaing dengan manusia. Macam mana keadaan pun, manusia akan tetap menang. Manusia akan tetap menang. Walaupun kadang-kadang ada 1-2 orang manusia mati, akhir sekali dia juga yang akan mati. Dia juga yang akan musnah. Kemudian pemburuan. Jadi manusia-manusia ni hebat kan. Walaupun kalau nak lawan secara fizikal, kamu nak pergi gigit harimau, tak matilah harimau tu kalau gigit. Tapi kalau harimau tu gigit kamu, matilah. Tapi manusia dia tak guna gigitan untuk bunuh harimau. Dia guna senapang, dia guna senjata, dia guna jerat, dia guna macam-macam jenis teknologi yang mana dia boleh musnah, bunuh harimau tu. Paling mudah sekali senapang lah bila dia buat pemburuan kan. Jadi dia masuk dalam hutan tu, dia pergi cari harimau-harimau tu ataupun tapir ke apa ke, dia nak tangkap, dia nak buru. Adalah nilai-nilai ataupun harga harimau tu. Contohnya harimau tu, kulit dia tu boleh dijual, dapat beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Jadi dia pergi buru harimau tu, tembak, dia dapat. Kadang-kadang ada setengah orang manusia ni, dia memang zalim. Zalim sebab apa? Dia buru tu kadang-kadang bukan sebab dia nak dapat duit pun. Dia saja suka. Dia suka pergi berburu, bunuh sesuatu. Jadi bila dia suka bunuh sesuatu, dia jadi hobi untuk dia masuk dalam hutan untuk bunuh haiwan-haiwan yang dalam hutan tu. Cikgu harap tak ada siapa-siapa lah di kalangan pelajar-pelajar ni yang macam tu. Kita tak payah ganggu haiwan-haiwan yang dalam hutan tu. Biarlah dia hidup dalam hutan tu. Tak payahlah kita kacau dia. Biar dia duduk dalam hutan tu, tak ada siapa ganggu dia. Dia hidup dalam kumpulan dia, hidup dengan keluarga dia. Kalau kita duduk kat rumah, orang ganggu kita, kita rasa senang tak? Kita rasa seronok tak? Mestilah kita rasa tak seronok. Jadi nak tak nak, kita kena jaga hutan yang kita ada ni. Kita kena kuat kuasakan undang-undang supaya pemburuan ni tak boleh berlaku. Ataupun dia ikut undang-undang, ikut peraturan yang sepatutnya ada. Jadi contoh haiwan yang musnah disebabkan oleh pemburuan atau musnah habitat ni, kita ada burung dodo, serigala Tasmania. Ada juga haiwan yang diancam kepupusan. Apa maksud diancam kepupusan ni? Maksudnya haiwan tu masih ada lagi. Cikgu ulang sekali lagi. Diancam kepupusan, maksudnya haiwan tu ada lagi. Dia masih lagi kita boleh jumpa. Sebagai contoh, kita jumpa paling mudah sekali dekat zoo lah. Jadi nanti bila dah keadaan okey ni, cikgu batuk sakit tekak sebenarnya ni. Tapi cikgu nak juga buat video ni. Jadi diancam kepupusan ni, haiwan ni masih ada lagi. Kadang-kadang kita boleh jumpa, kita boleh tengok haiwan ni. Contohnya kita pergi zoo kan. Dekat zoo tu ada macam-macam jenis haiwan. Pergilah zoo. Pergi zoo belajar apa haiwan yang ada dekat zoo, apa nama haiwan tu. Kadang-kadang menarik bukan sebab apa, kita dapat tengok haiwan tu dia makan macam mana. Kan, dia makan guna tangan dia, kadang-kadang dia makan guna kaki dia, kadang dia melawak dengan kawan-kawan dia, dengan adik-beradik dia, kemudian dia panjat satu kawasan, kemudian dia keluarkan bunyi dia. Kita nampak keunikan setiap haiwan tu. Dan kadang-kadang haiwan tu dia tidur je sepanjang hari. Tak apalah kalau dia tidur pun, at least paling kurang pun kita dapat lihat dia, dapat kenal dia, dapat rasa betapa cantiknya dia apabila dia ada dekat muka bumi ini. Jadi dengan harapan kita dapat tanam cinta kita kepada haiwan-haiwan yang semula jadi ini, dan kita boleh kekalkan daripada kepupusan. Kita tak nak dia pupus. Kalau hari ini kita boleh lihat, dengan harapan generasi seterusnya pun boleh lihat juga. Generasi yang satu lagi pun boleh lihat juga. Boleh hargai apa yang kita ada ni. Jadi haiwan yang diancam kepupusan ni adalah bilangan spesies dia berkurang. Jadi semakin hari semakin berkurang. Kenapa dia boleh berkurang? Sebabkan oleh
hutan, habitat dia tak ada. Dah dimusnahkan. Disebabkan oleh pemburuan haram. Orang masuk hutan tu semata-mata nak cari dia, nak tembak dia. Dia tak ada pun nak pergi kacau orang tu, orang pergi kacau dia. Contoh kita ada orang hutan. Orang hutan ni kadang-kadang memang ada setengah-setengah tempat cikgu tak nak sebut lah. Dekat mana, hutan mana. Ada golongan-golongan tertentu masuk hutan semata-mata nak pergi buat anaya, buat zalim dekat haiwan-haiwan ni. Sebagai contoh orang hutan ni. Pergi bunuh dia, pergi kelar dia, pergi bakar dia. Cikgu pun tak pastilah kenapa dia orang sampai tahap tu kejam dan zalim. Kejam dan zalim. Apalah yang orang hutan tu buat dalam hidup dia yang menyebabkan dia orang sanggup lakukan macam tu. Kemudian panda. Panda ni selalunya hilang habitat. Sebab panda ni dia makan buluh. Jadi dia memerlukan buluh yang banyak. Sebab apa? Buluh ni dia tak banyak nutrien. Jadi dia perlu makan banyak buluh ni supaya dia dapat kekalkan nutrien-nutrien, bekalkan nutrien-nutrien yang cukup. Tapi masalahnya bila hutan buluh ni ditebang, nak dibangun jadi kawasan pertanian ke, nak dibangun jadi bandar ke, nak dibangun jadi taman perumahan ke, buluh bila dah tebang, panda ni hilang makanan dia. Jadi makanan dia jadi tak cukup. Jadi bila makanan dia tak cukup, dia nak makan apa? Lama kelamaan dia akan matilah. Dia tak boleh nak ada pasangan, tak boleh nak ada anak yang lain. Sayangnya, kita hari ini masih lagi boleh lihat panda. Kemudian bila dah makin berkurang, dia pupus. Bila pupus, kemungkinan dah tak ada lagi dah haiwan tu. Kita tak boleh nampak dah panda ni. Dan panda ni adalah haiwan yang sangat comel. Walaupun kamu kamu tak ada pengalaman, jangan pergi pegang dia. Sangat-sangat comel, sangat-sangat mesra dengan penjaga-penjaga dia. Boleh tengok dekat YouTube, ada video macam-macam tentang panda ni dengan penjaga dia. Panda ni terkenal di China lah. China memang ada. Dia punya tempat dia tu, dia endemik di China. Panda. Kemudian tapir. Tapir ni Malaysia lah. Malaysia terkenal dengan kita punya tapir. Tapir ni ada dekat Zoo Taiping. Jadi pergilah Zoo Taiping. Ajak ibu ayah kamu pergi Zoo Taiping. Sebab apa? Sebab dengan kamu pergi Zoo Taiping tu, kamu dapat lihat secara terus, oh sini ada tapir, sini ada badak air, sini ada badak sumbu. Kalau tengok badak sumbu kat situ, rhinoceros besar. Besar sungguh. Nampak dia tu berotot kuat. Memang menakjubkan lah kalau cikgu kalau setiap tahun tu mesti 2 kali pergi Zoo Taiping. Jadi kita sayang dengan haiwan-haiwan ni, kita nak dia terus kekal. Jadi tapir ni dia terkenal di kawasan Asia ni lah, Asia Tenggara ni. Sebab dia jarang nak dapat daripada tempat-tempat lain. Terutama sekali tapir yang jenis hitam dan putih ni. Tapir ni ada banyak nama. Kalau kamu buka Wikipedia tu tulis tapir, tak salah cikgu orang panggil juga badak tampung. Ada panggil kuda pahang, ada panggil tenuk, cipan, tapir. Seterusnya ada juga tumbuhan yang diancam kepupusan. Contohnya kita ada Rafflesia, bunga Rafflesia. Bunga orkid, perpati, periuk kera. Rafflesia ni, tak salah cikgu lah, bunga dia besar. Dia bunga paling besar di dunia. Dia memang boleh dijumpai di Malaysia sahaja. Indonesia mungkin boleh jumpa lah, kawasan Asia Tenggara ni sahaja. Kita ni, hutan kita antara yang special. Sebab apa? Hutan kita ni hutan hujan khatulistiwa, tak salah cikgu. Hutan hujan khatulistiwa, hutan dekat Malaysia ni, dia mempunyai taburan hujan yang tinggi. Maksudnya sepanjang tahun tu kita dapat hujan banyak. Kita dapat hujan, kan? Betul tak? Kan kadang-kadang sebulan tu 3-4 kali hujan. Jadi air banyak, sumber air. Kemudian kita dapat cahaya matahari terus daripada matahari lah. Dia terus, atas kita ni terus matahari. Dia direct, dia terus. Jadi sumber cahaya matahari yang banyak, sumber air yang banyak, menyebabkan diversity, kepelbagaian hutan, kepelbagaian flora dan fauna ni cukup tinggi, cukup hebat dekat kawasan Asia Tenggara ni. Jadi ada banyak jenis tumbuh-tumbuhan, ada banyak jenis haiwan-haiwan yang tak boleh nak dapat tempat lain, ada dekat sini. Dan salah satunya adalah bunga Rafflesia. Bunga ni bunga terbesar, dia hidup pada akar pokok. Kemudian dia tak wangi, dia ada dikatakan bau mayat.
Okey, bau mayat. Kita dah habis itu tumbuhan. Kemudian pergi pada aktiviti yang ancam kepupusan. Jadi kita pergi tengok sikit lah. Jadi aktiviti ni kadang-kadang semua ni kebanyakannya disebabkan oleh manusia. Okey. Jadi bila sebut tentang manusia ni lah yang banyak sangat menyebabkan kepupusan haiwan ni, yang ganggu haiwan ni. Yang pertama adalah penerokaan hutan. Jadi manusia lah yang terokau hutan. Adakah orang lain terokau hutan? Atau haiwan lain terokau hutan? Tak ada. Manusia lah yang terokau hutan. Jadi dia buat apa dengan hutan tu? Pertanian. Jadi tebang hutan, dia tanam kawasan pertanian. Dia tanam pokok tertentu. Cikgu tak nak sebutlah pokok apa. Nanti dia pun marah kat cikgu. Okay? Jadi bila dia tanam pokok-pokok ni, sebenarnya bila dia tanam, dia nak tak nak, dia mesti tebang hutan yang asal tu. Jadi kepelbagaian hutan yang asal tu dah tak ada. Dulu hutan tu ada pokok belian ke, ada pokok meranti ke, ada pokok jati ke dalam hutan tu. Sekarang ni semua dah tak ada kepelbagaian. Yang ditanam satu jenis pokok saja. Mungkin kalau ditanam bendi kat situ, ada bendi saja. Dah tak pelbagai di situ. Jadi haiwan tak boleh masuk kawasan pertanian. Dulu mula-mula haiwan duduk kat kawasan hutan tu, tapi hutan tu dah tebang nak buat pertanian, haiwan tak boleh duduk kat situ. Sebab apa? Kalau dia masuk kat situ, petani-petani yang tebang pokok-pokok hutan tu akan tembak haiwan-haiwan ni. Dan paling menakutkan, dibubuh pagar elektrik kat kawasan hutan dia. Jadi haiwan dah makin sempit dia punya tempat tinggal. Dia paksa pula kena bersaing lagi kuat dengan haiwan-haiwan yang lain. Menyedihkan kadang-kadang nasib haiwan-haiwan ni. Padahal dia memang tempat tinggal dia. Macam kamu duduk rumah, orang halau kamu keluar. Lepas tu orang roboh rumah kamu, orang bina, orang tanam pokok kat rumah kamu. Lebih kurang macam tu lah pertanian. Kemudian perlombongan. Jadi bila dia jumpa kawasan tu, dia jumpa timah ke, jumpa besi ke, jumpa emas ke, habis dia tebangnya, dia musnahkan habitat yang ada. Yang menyebabkan kawasan tu dah tak ada haiwan-haiwan yang sepatutnya ada. Selepas tu adalah penempatan. Jadi penempatan ni dia buat rumah, dia buat taman contohnya. Jadi dia tebang kawasan hutan tu, dia buat taman. Yalah, dia halau haiwan-haiwan yang ada, dia tebang pokok-pokok yang ada, dia buat habitat dia. Jadi pastinya lah haiwan-haiwan tu, dia bila dah kawasan tu dah tebang, dia jadi sempit kawasan dia. Bila dia masuk kawasan pertanian, kawasan perumahan manusia ni, dia takkan boleh menang lawan dengan manusia. Macam mana keadaan pun, haiwan-haiwan ni akan kalah. Okey, haiwan-haiwan ni akan kalah. Kemudian ada perhubungan. Dia buat jalan raya. Dia tebang kawasan tu, dia buat jalan raya. Jadi bila dia buat jalan raya, kadang-kadang haiwan tu dia melintas jalan. Jadi bila melintas jalan, apa yang lalu dekat jalan raya? Apa yang lalu kat jalan raya? Kereta kan. Jadi bila kereta lalu, dia akan menyebabkan. Seterusnya kita ada pengolahan sumber air. Pengolahan sumber air ni selalunya bila orang buat empangan. Okey, jadi bila dia buat empangan, dia bina empangan tu. Bila dia buat empangan tu, maksudnya ada kawasan yang akan jadi dinaiki air. Jadi bila dinaiki air, kawasan-kawasan tu, tumbuhan-tumbuhan dia, haiwan-haiwan yang duduk kat situ mesti matilah. Jadi dia akan ganggu. Jadi manusia jugalah. Pengolahan sumber air ni kadang-kadang dia guna sumber air tu untuk dapatkan elektrik. Dan untuk takungan air, untuk bagi air dekat kawasan-kawasan sekeliling. Seterusnya adalah pembalakan. Jadi pembalakan ni, dia potong pokok-pokok yang ada di hutan. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan kayu-kayu yang ada di hutan, hasil kayu. Jadi kita manusia ni macam-macam kita buat nak rosakkan muka bumi yang ada ni. Seterusnya adalah pemburuan haram. Jadi dia pembunuh ikan paus untuk dapatkan lemak dia. Lemak ni macam-macam lah. Dia orang buat lemak ni, daripada lemak ni mungkin jadi lilin ke. Cikgu dengar macam-macam lah ikan paus ni kan. Lepas tu buaya dan harimau, kulit dia. Jadi buat beg mahal-mahal, harga sampai 40,000, 50,000. Harga sebiji kereta bagi orang biasa kan ni kan.
Ada beg sampai 100,000 kan. Allahu Akbar. Guna bunuh buaya, bunuh harimau semata-mata nak buat satu beg. Kemudian gajah dapatkan gading dia sebagai barang perhiasan. Gantung dekat rumah, dia banggalah dia dapat bunuh gajah. Ataupun dia dapat simpan gading tu, dia rasa diri dia hebat, keluarga dia hebat. Sebab apa? Sebab matinya satu haiwan yang sangat besar dan disebabkan oleh dia. Sebenarnya tak bagus perasaan tu lah. Dan sepatutnya benda tu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Kemudian ada juga yang bunuh badak sumbu, perempuan haram badak sumbu untuk dapatkan sumbu dia. Sumbu ni untuk ubat tradisional. Lepas tu barang perhiasan. Penyu pula untuk telur dia lah. Orang makan telur penyu. Seterusnya adalah aktiviti yang ancam kepupusan. Kita ada pencemaran. Jadi pencemaran udara. Contohnya kilang. Kilang industri. Jadi dia akan hasilkan asap. Okey. Kadang bukan asap lah. Kadang-kadang dia proses untuk buat simen contohnya. Ataupun dia tebuk gunung. Ataupun dia ambil batu-batuan daripada gunung tu untuk tukar jadi simen. Atau tukar jadi apa sajalah. Jadi habuk-habuk tu naik ke udara. Satu, dia dah musnahkan kawasan bukit tu. Satu lagi, dia rosakkan, dia cemarkan udara dengan habuk-habuk yang ada. Kilang-kilang tertentu pula, dia bakar sesuatu ataupun dia proses sesuatu, dia hasilkan gas-gas yang berbahaya, asap-asap berbahaya. Semua dilepaskan di udara. Jadi bila dia semua lepas kepada udara, jadi udara jadi tak selamat. Jadi bila udara jadi tak selamat, dia akan turun ke bumi. Sebagai contoh, dia lepaskan gas ke udara. Kilang lepaskan gas ke udara. Sekali lagi, kilang lepaskan gas ke udara. Gas tu kemudian bercampur dengan air hujan. Bila gas tu bercampur dengan air hujan, menyebabkan air hujan tu jadi berasid. Air hujan bila jadi berasid, dia jatuh ke tanah. Tanah jadi berasid. Tanah bila jadi berasid, pokok-pokok akan mati. Jadi kalau dia jatuh kat kawasan hutan, hutan tu semua mati pokok dia. Sebab apa? Sebab hujan asid yang disebabkan oleh kilang-kilang yang keluarkan gas-gas yang membahayakan alam sekitar ni. Mati habis hutan-hutan yang ada. Okey? Kalau tak salah cikgu, dekat luar negara tu ada panggil Black Forest. Kemudian pembangunan. Jadi bila dia nak buat pembangunan ni, dia juga akan merosakkan udara. Ialah habuk-habuk, debu-debu daripada pembangunan tu akan mencemarkan udara. Jadi udara ni kadang-kadang daripada debu-debu ni pun semua juga akan merosakkan tumbuh-tumbuhan. Dia akan musnahkan tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Debu-debu ni dia akan jatuh pada daun, dia akan tutup liang-liang udara, tempat-tempat tumbuhan tu bernafas. Dekat pokok, kat daun tu sebenarnya ada lubang-lubang untuk dia bernafas. Tapi bila dia tutup lubang-lubang tu daripada bernafas, tumbuhan tak boleh nak bernafas. Dia tak boleh nak ambil oksigen, dia tak boleh nak buang, dia tak boleh nak ambil karbon dioksida, tak boleh nak buang oksigen. Ataupun dia nak ambil oksigen, dia nak buang karbon dioksida. Tak boleh dia nak bernafas. Sebab apa? Sebab dah ditutup lubang-lubang dia nak bernafas tu pada daun tu. Pembakaran terbuka. Jadi kadang-kadang dia bakar je kan. Cikgu tak nak cerita lah kawasan mana, nanti dia pemarah cikgu. Jadi bila dia dah habis tuai dah kawasan tu, jadi tinggallah hampas-hampas hasil pertanian tu, dia buat apa? Dia bakar lah. Jadi bila dia bakar, kawasan dah lah kawasan luas. Orang kata kalau lalu dekat kawasan tu, sejauh mata memandang kawasan pertanian tu. Jadi tinggal hampas-hampas selepas dia tuai tu, dia buat apa? Dia bakar. Bila dia bakar, asap naik. Habuk naik. Dia akan cemarkan udara. Kemudian kita ada pencemaran air, sampah sarap. Jadi buang ikut sesuka hati. Jadi tambah lagi merosakkan, dia buang pada sungai. Jadi bila sampah sarap ni buang kat sungai, haiwan-haiwan kat sungai tu boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Dia orang akan matilah. Sebab apa? Sungai tu dah tercemar. Kumbahan, sisa kumbahan pun dimasukkan. Sisa kimia daripada kilang. Kemudian berlaku tumpahan minyak. Tumpahan minyak ni kadang-kadang kapal yang bawa minyak. Kapal bawa minyak ni, kapal dia terlanggar ke, terbocor ke, minyak mengalir, melimpah masuk ke laut. Bila dia mengalir limpah masuk ke laut,
haiwan-haiwan yang dalam laut tu semua akan mati ataupun akan terkesan. Jadi dia orang tu tak selesa. Kita kan, badan kita kalau penuh dengan minyak petrol tu, penuh badan kita, kita rasa selesa tak? Rasanya kita boleh hidup tak selama-lamanya dengan ada minyak di badan kita. Kemudian ada juga aktiviti iaitu melibatkan bencana alam. Jadi bencana alam ni pun sama juga boleh menyebabkan kepupusan haiwan. Contohnya puting beliung. Dekat Malaysia ni cikgu tak pernah dengar lagi ada puting beliung. Puting beliung ni memang sekali dia datang, dia akan angkut semua. Dia macam angin deras. Kemudian gempa bumi dan banjir. Seterusnya kita ada pemeliharaan dan pemuliharaan. Pemeliharaan ni kita pelihara. Kita pastikan yang ada tu terus ada. Okey. Sebagai contoh, kita ada tapir dekat Malaysia ni. Jadi kita pelihara lah. Kita pastikan hutan dia ada, tempat tinggal dia ada, makanan dia ada. Kita pelihara dia. Kita bagi tahu pemburuan tak boleh dah buat kat tapir ni. Sebab apa? Tapir ni dah hampir pupus. Kita pelihara, kita pastikan dia terus ada. Kita jangan kacau dia. Kita buat undang-undang supaya orang tak boleh ganggu dia. Jadi antaranya kita boleh buat kempen pelihara tapir Malaysia. Contohlah pendidikan. Jadi salah satunya masukkan dalam silibus yang kamu belajar sekarang kan. Pemeliharaan dan pemuliharaan. Kita sayangi haiwan-haiwan yang ada sekarang ni. Sayangi hutan-hutan yang kita ada sekarang ni. Kita kuat kuasa undang-undang yang ada. Pastikanlah kita ada undang-undang. Tak boleh berburu sesuka hati. Kena dapat lesen. Jadi siapa yang langgar undang-undang, pergi bunuh sesuka hati, pergi tebang hutan sesuka hati, pastikan dia didakwa, ditangkap. Jangan undang-undang ada tapi kita tak tangkap pun orang yang langgar undang-undang. Contohnya undang-undang lampu merah kena berhenti. Tapi orang tak ikut pun, orang langgar je lampu merah. Polis nampak, polis tak buat apa-apa. Contohlah ya, cikgu tak cakap polis tak jalankan tugas dia. Nanti kamu kata cikgu tak, polis tak jaga tugas dia kan. Contohlah. Kemudian buat penerbangan terancang. Untuk pemuliharaan pula, kita ada haiwan tu, kita biar jadi banyak. Okay? Kita banyakkan haiwan tu. Contohnya macam nak pupus, tapir nak pupus. Jadi kita bubuh dia dekat satu kawasan. Pastikan kawasan tu ada sumber makanan dia, ada sumber air dia. Dia tak ada pemangsa di situ. Tak ada orang, tak ada haiwan yang boleh makan dia. Dia kat hutan jugalah, kat hutan ke kat mana-mana ke. Jadi kita biar dia jadi banyak. Kita biar dia hidup sendiri tapi semua keperluan dia ada. Air ada, makanan ada. Dia boleh cari sendiri. Kemudian ada betina kat situ, ada jantan kat situ. Bila dia biar jadi banyak, maksudnya dia akan terus ada lah. Kita banyakkan semula. Sebab tu langkah-langkah dia pusat rehabilitasi. Ni selalunya perhilitan kalau tak salah cikgu. Okey, jadi perhilitan. Jadi kadang-kadang dia ada pusat dia tu, dia bawa yang liar-liar ni duduk kat pusat dia. Bila dia jadi banyak dah, bila dia dah biak dalam pusat tu, dia pergi lepas dekat hutan. Dia pergi lepas dekat hutan. Jadi maksudnya dia terus bekalkan hutan tu dengan spesies yang ada. Supaya nanti dalam hutan tu jadi banyak lah. Dia pelihara. Pusat penyelidikan. Ni universiti kadang-kadang ada macam mana nak jadikan dia banyak. Tanam semula. Jadi bila dah tebang hutan tu, kena tanam semula lah. Lepas tu kita ada perhilitan.